Bila dia pecah ni, okay, kita nak cuba membeli ketika dia dah pecah. Okay, bila dia dah pecah, confirmation downtrend berakhir. Maksudnya dia nak dia nak berubah trend daripada downtrend sama ada kepada uptrend ataupun sideways lah. Dua benda ni boleh berlaku. So kalau counter kita ni dia beli dan dia terus uptrend, maka profit lah kita. Okay, tetapi kalau dia sideways, maka kita kena sabar tunggu. Okay, mudah-mudahan dia boleh pergi ke dia sideways dulu, lepas tu baru dia uptrend. Tapi kita ada support. Selagi dia tak turun bawah daripada support, maka kita boleh stay. So saham ni memang macam tu. Okay, kita tak boleh expect dia akan going uptrend ataupun sideways, kita tak tahu. Benda yang akan datang kita tak tahu. Tetapi kita tahu dia dah berubah trend, dia ada potensi. Tetapi kalau dia langgar juga kita punya support, maksudnya problem. So kita kena clear position di bawah support kita. Something like that. Okay, alright, so inilah dia ilmu trendline. Okay, dia punya konsep dia. Okay, bagaimana kita membuat kajian menggunakan trendline. Okay, dan kalau kita dapat cari counter yang pecahkan trendline dan kita boleh dapat beli ketika waktu baru dia pecah trendline ni, maka saham tersebut kalau dia naik ke uptrend, profit kita boleh jana dalam saham ni, dan kita beli ketika harga dia masih lagi dekat bawah, di bawah sini. Tetapi dia ada petanda perubahan trend. Okey, faham? Okey, boleh. Ada soalan tak so far? Kalau ada soalan? Okay, alright. Muhammad Pali, tuan, macam mana nak line support? Line support adalah body candle terakhir. Body candle terakhir sebelum dia pecahkan trendline. Dia kan pecahkan trendline kan? So dia ada satu body candle terakhir yang paling bawah sekali. So itulah support price kita. Selagi dia tak turun bawah daripada support price, lepas dia pecah maka dia masih lagi berpotensi untuk uptrend ataupun dia maintain sideways. Kalau dia turun bawah support price, dia going downtrend. Macam tu, faham? Okay, boleh? Ada soalan so far? Ridwan Aziz, pecah trendline tu candle merah ke hijau? Candle, kalau dia pecah memang candle hijau lah, sebab dia memang naik ke atas. Tetapi along the way dia boleh turun dan naik juga. Okay, so kita nak cuba beli ketika waktu dia dah confirm pecahkan trendline tersebut lah. Okay, of course kalau kita beli, kalau dia warna merah lagi bagus lah. Okay, alright. Nasrul, masa pecah tu volume kena padu tak? Okay, volume kena padu ke tak? Jawapan dia dua-dua boleh. Okay, volume dia padu, bagus. Kalau volume dia tak padu pun okey juga. Yang penting dia ada pecahkan trendline. Volume ni subjektif. Dia tak semestinya volume padu counter tu pasti akan naik. Kadang-kadang counter tu dia punya volume tak adalah padu sangat, tetapi dia naik juga. So bagi saya volume ni dia secondary. Dia adalah sesuatu supporting sahajalah. Dia bukannya pasti sesuatu saham tu akan gerak naik. Okay, kadang-kadang volume yang tinggi juga jatuh juga. So jangan risau pasal volume. Fokuskan kepada structure kajian saham tu. Okay? Alright, terima kasih kepada anda yang baru saja join saya dalam live ni. Kalau anda suka dengan apa yang saya kongsikan, bagi saya love. Bagi saya love banyak-banyak. Ataupun boleh bagi gift. Boleh bagi gift kalau anda suka dengan apa yang saya kongsikan. Okay, tulis dekat ruang komen. Okay? Okay, faham ya? Okay, pecah terus masuk ke tuan? Pecah tak terus masuk. Kalau boleh cuba dapatkan harga diskaun lah. Tapi siapa yang pecah terus masuk pun dah kira betul juga sebenarnya. Okay, boleh? Okay. Apa soalan ada? Kejap saya nak tengok soalan, ada banyak juga ni. Soalan. Okay, Mazli Baharim, TNM, trendline ada guna bantuan indikator tak tuan? Untuk lukis trendline tak perlukan indikator. Untuk entry boleh kita consider guna indikator macam stokastik. Okay. Ladizek, sesuai apply dalam forex juga ke? Saya tak pasti. Sebab saya tak trade forex, saya tak kaji forex, jadi saya tak pasti. Tetapi teknik yang saya ajar ni sebenarnya adalah teknik dalam technical analysis lah. Dan technical analysis ni applicable kepada mana-mana pasaran pun lah. Okay. Okay, right. Kamal Bunyamin, max profit bila entry di support waktu price pecah trendline. Betul TNM. Max profit bila entry di support waktu price pecah trendline. Betul TNM. Bila dia pecah ni, macam mana kita nak beli dekat support price kat bawah ni? Dia dah pecah dulu baru kita nampak support price.
Jadi kita biasanya kita tak dapat beli masa support price ni, kita dapat beli masa dia dah pecahkan. Dia dah buat confirmation untuk bergerak naik ke atas. Okay. Alright. Bos, bila waktu yang boleh untuk entry? Bila ada peluang. Lepas kita nampak ada signal. Jan, kiranya kena tengok lepas support baru boleh decide untuk masuk lah. Lepas support, bukan lepas support, lepas pecah trend line ni. Lepas pecah trend line maksudnya dia berubah trend. Nah, bila dia pecah maksudnya, bayangkan counter ni going down trend. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dia tak pernah naik lebih daripada jajaran trend line kita. Tiba-tiba daripada bawah ni dia boleh naik melepasi trend line ni. Maksudnya mesti ada sesuatu yang berlaku. Maksudnya ada perubahan trend berlaku. Itu maksud dia. Alright, jadi perubahan trend sama ada uptrend ataupun sideways. So dua benda ni adalah kita punya expectation kita, jangkaan kita dalam pergerakan harga saham ni. Okay, dalam saham ni anda kena faham, kita tidak boleh meramal masa hadapan, tapi kita boleh menjangkakan pergerakan harga saham ni based on apa yang sedang berlaku. Maksudnya arah ni nak pergi ke mana, kita boleh jangkakan. Tetapi adakah dia akan berlaku, kita tak tahu. So that's why saya tak kata kita meramalkan. Kita bukan meramalkan. Kita cuma melihat signal dan kita tengok dia ada potensi untuk bergerak ke atas ataupun tidak. Okay. Alright. Aida Naida, lepas pecah trend line perlu tunggu next candle ke untuk confirmation dia uptrend or sideways? Untuk entry biasanya kita akan pakai indikator stokastik. Nanti tu perkara yang advance sedikit lah. Dalam program Fighter Saham Mastery saya ajar macam mana nak buat entry lah. Sebab kita kena gunakan time frame yang berbeza lah. Okay. Alright, Helmi Jamil, kena break previous high baru boleh masuk ke? Kena pecahkan trend line. Dia bukan semestinya kena break previous high, asalkan dia pecahkan trend line ni. Itu adalah signalnya. Alright, boleh support dengan indikator lain tak? Nak kuatkan lagi signal buy. Suka hati tuan, boleh. Tapi saya tak pakai indikator lah untuk trend line, okay? Alright. 3 bulan trend line valid tak? Boleh. Boleh je, tak ada masalah. Okay, Muhammad Azim, tapi kalau dia naik satu je candle, lepas tu dia turun semula, macam mana tuan? Sebab tu saya kata anything can happen in the stock market. Okay, so dalam saham ni, okay, walaupun dia pecah, 3 benda ni boleh berlaku. Dia boleh pergi uptrend, dia boleh sideways, dia boleh downtrend. Sebab tu kita bersedia dengan support price kita. Kalau dia turun, kita kena tahu kat mana kita nak cut loss. So itulah kita sebut trading plan. Tapi kalau kita tak belajar format ni, macam mana kita nak set kita punya cut loss kat mana? Macam mana kita nak set kita punya support price kat mana? Kita tak tahu kan? Okay, jadi that's why ilmu tu membantu kita untuk bertindak dengan lebih lancar lagi lah, lebih yakin lagi lah. Okay, harga saham jatuh tu normal. Bukan kata saham mesti naik, tak semestinya. Tetapi kita tahu macam mana nak bertindak. Okay, alright. Mi Ami, faham coach, nak lagi kalau FA company tu bagus, betul? Kalau boleh cari counter yang fundamental bagus lah. Itu yang lebih baik lah. Alright. Ajipa, jika dia turun lagi boleh set ke? Turun lagi maksudnya? Bila dia turun lebih rendah lagi, maksudnya dia continue downtrend lah. Jangan kacau lah. Maksudnya kita kena cari counter lain yang ada signal yang lebih tepat. Dia ada downtrend, dia ada signal, lepas tu anda cuba beli, lepas tu anda tengok counter tu going uptrend. Something like that, okay? Alright, boleh tak ni? Faham tak ni? Chow Eng Lai, setuju cari signal sesuai untuk kajian saham kita. Okay, right, boleh Okay, right. So, itulah dia apa yang ingin saya sampaikan dalam sesi live kita pada hari ini tentang ilmu trend line. Okay, so ilmu trend line kita hari ini, okay, panas punya. Okay, dan ilmu ni adalah ilmu yang banyak saya gunakan dalam aktiviti trade saham saya, okay, dalam beberapa bulan kebelakangan ni. Okay, dan Alhamdulillah banyak juga profit yang saya buat based on teknik yang saya tunjukkan kepada anda dalam sesi live kali ini. Okay, alright. Okay, boleh semua? Alright. Terima kasih berkongsi kajian padu. Okay, right. Saya share ni pun sebab Chow Eng Lai minta share. Kalau ikutkan saya memang tak nak share sebenarnya. Okay, right. PRTBH, learn something new today. Okay, right. Azman Muhammad, tuan, macam mana nak cari counter downtrend dengan lebih mudah? Cara nak cari counter downtrend dengan lebih mudah tak susah. Especially ketika kita sekarang berada dalam situasi downtrend. Okay, bearish. Ketika pasaran saham bearish, kita akan dapat banyak counter downtrend.